Okey tuan-tuan. Yang kedua tajuk dia mujahid. Okey, ni saya ni terkejut jugalah. Tadi saya adalah buat pemantauan. Dan kan kita ni Jabatan Netizen Negara. Jadi saya sebagai seorang ahli Jabatan Netizen Negara buat pemantauan di page rasmi Dr. Mujahid Rawa, page rasmi ya. Bukan page yang palsu tu. Kalau page yang palsu tu dia ada Dr. Titik Mujahid Rawa. Yang ni Dr. Mujahid Rawa. Okey. Saya tengok satu video yang dimuat naik oleh Datuk Seri Dr. Mujahid Rawa, mantan Menteri Al-Hawal Agama Islam. Okey tuan-tuan, dia masih lagi nak berpolitik. Dia kata kerajaan Muhyiddin takut nak membahaskan pakej rangsangan ekonomi RM250 bilion dalam Dewan Rakyat kerana tidak mendapat mandat rakyat. Maksud Perikatan Nasional, dia kata takut nak buat sidang parlimen tergempar membahaskan pakej rangsangan tersebut disebabkan Perikatan Nasional tidak ada mandat rakyat. Dia kata macam itulah. Maksud dia masih nak berpolitik dan dia dah mula menghasut rakyat. Dia kata di negara-negara asing kalau kita nak melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah besar mesti dibahaskan dalam parlimen. Dan kan berulang-ulang kali kita bagi tahu kepada Pakatan Harapan, kalau rumah terbakar, adakah perlu kita nak berbincang dengan ahli keluarga dulu baru kita nak panggil bomba padamkan kebakaran di rumah kita, atau kita kena call terus bomba supaya bomba datang memadam kebakaran di rumah kita, lepas tu kita bincang balik macam mana kita nak repair rumah kita. Tentang maksudnya hari ini Dr. Mujahid Rawa menghasut rakyat agar rakyat menerima idealisme kotor yang mereka bawa itu, agar rakyat juga mendesak agar kerajaan membahaskan pakej rangsangan ekonomi tersebut dalam Dewan Rakyat. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita bahaskan pakej rangsangan ekonomi itu dalam Dewan Rakyat, bermaksud kita belum layak lagi mendapat bantuan. Maksud bantuan itu akan menjadi lambat. Yang pertama. Yang kedua, tentulah Pakatan akan berusaha untuk menggagalkan pakej rangsangan ekonomi tersebut. Sedia maklum Pakatan Harapan ini sanggup mengotorkan tangan mereka demi cita-cita dan matlamat yang dihajati mereka. Nampak jelas kepimpinan Pakatan Harapan merupakan musuh kepada rakyat mereka. Mereka tak suka rakyat dapat bantuan. Mereka tak suka rakyat dapat penangguhan pembayaran hutang 6 bulan. Mereka tak suka rakyat dapat cash money ikut kelompok. Mereka tak suka kerajaan bantu syarikat-syarikat untuk membayar gaji kaki tangan mereka. Maksud niat mereka busuk dan mereka adalah musuh kepada rakyat Malaysia. Musuh rakyat Malaysia. Kalau dulu Pakatan Harapan musuh kepada parti-parti dalam Perikatan Nasional, itu dulu tuan-tuan. Tapi hari ini Pakatan Harapan musuh kepada rakyat Malaysia. Pakatan Harapan pengkhianat kepada rakyat Malaysia. Mereka cuba nak menggagalkan pakej rangsangan ekonomi RM250 bilion. Bermakna mereka musuh, enemy kita, public enemy nombor 1 di Malaysia hari ini tuan-tuan. Bukan saya nak berpolitik tuan, tapi itulah realiti dan fakta yang harus saya sampaikan. Sebab niat mereka kotor. Mereka sedang memusuhi rakyat Malaysia. Mereka cuba manipulasi pemikiran kita agar kita terpengaruh dengan kata-kata kotor mereka. Kononnya, Mujahid Rawa kata, kononnya kalau pakej rangsangan ekonomi ini tidak dibahaskan dalam parlimen, kemungkinan besar kita terpaksa menanggung inflasi yang teruk dan kerencatan ekonomi dan lain-lain. Adakah Dr. Mujahid lupa
Satu dunia hari ini sedang mengalami kemelesetan ekonomi kerana wabak penyakit COVID-19. Adakah dia hanya dia tak tengok TV? Atau rumah dia tak ada televisyen? Ini persoalan kita. Saya pelik tengok kepimpinan pakatan ni daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Berhormat Khalid Samad, Yang Berhormat Datuk Seri Mujahid Rawah, dan yang lain-lain termasuk Lim Kit Siang, asyik menghasut rakyat, supaya rakyat menyokong idea mereka, supaya kerajaan membahaskan pakej rangsangan ekonomi RM250 bilion dalam Dewan Rakyat. Apa tujuan mereka? Tak lain tak bukan, yang pertama menggagalkan pakej bantuan tersebut. Yang kedua, kalau mereka gagal untuk menggagalkan pakej rangsangan tersebut, mereka telah berjaya melambat-lambatkan bantuan itu sampai kepada semua kelompok rakyat Malaysia. Itulah niat busuk mereka, tuan-tuan. Sebab tu saya kata Pakatan Harapan musuh kepada rakyat Malaysia, tuan-tuan. Musuh kepada rakyat Malaysia. Tak suka kerajaan bagi duit kepada rakyat, tak suka kerajaan bantu rakyat, tak suka kerajaan berusaha keras untuk memutuskan rantaian penyakit berjangkit COVID-19. Sedangkan wabak COVID-19 ini, saudara, kita warisi daripada kerajaan Pakatan Harapan. Kelemahan Menteri Kesihatan yang lalu, Yang Berhormat Dr. Zul, yang gagal mengikut SOP yang ditetapkan di bawah Akta 342 Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988. Akibatnya kita tangguh hari ini, tuan-tuan. Mereka yang berak kita tolong cuci, tuan-tuan. Kita tolong cuci pun mereka nak ambil kesempatan, tuan-tuan. Inilah Pakatan Harapan, tuan-tuan, musuh kepada rakyat Malaysia, tuan-tuan. Ya, dan bukan kita nak berpolitik, tidak. Dia mulakan dulu. Mestilah kita kena menangkis serangan kotornya. Dia sedang menakut-nakutkan rakyat Malaysia, saudara. Kononnya kalau pakej itu tidak dibahaskan dalam Dewan Rakyat, maka negara kita akan mengalami masalah ekonomi yang teruk, inflasi dan sebagainya. Nampak tak? Nampak tak niat busuk mereka, tuan-tuan? Saya ulang, yang pertama, niat mereka nak menggagalkan pakej rangsangan itu dalam Parlimen. Yang kedua, kalau mereka gagal untuk menggagalkan pakej tersebut, mereka telah berjaya melambat-lambatkan pakej rangsangan ekonomi itu sampai kepada semua kelompok rakyat. Jahat tak niat mereka, tuan-tuan? Busuk tak hati mereka, tuan-tuan? Layak tak kita panggil mereka musuh kepada rakyat Malaysia? Layak, tuan-tuan. Sepatutnya mereka kena bekerjasama, memudahkan urusan kerajaan, menyampaikan, menyalurkan bantuan itu kepada semua kelompok rakyat. Betul tak? Sepatutnya mereka kena menjadi mata dan telinga kepada rakyat untuk menyampaikan masalah rakyat kepada kerajaan. Bukan mereka berusaha nak menggagalkan pakej rangsangan ekonomi tersebut. Pengkhianat mereka ini semua, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ya, musuh rakyat Malaysia, tuan-tuan. Sebelum ni saya tak pernah kata Pakatan Harapan musuh rakyat Malaysia. Tapi bila saya tengok tiap-tiap malam Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim buat live, dan di tengah dan di penghujung sebelum dia nak tutup live tu, dia akan mengeluarkan kenyataan, saya kekal untuk mendesak kerajaan membahaskan pakej rangsangan ekonomi dalam Parlimen. Lepas tu saya tengok Lim Kit Siang pun sama, pakej tersebut mesti dibahaskan dalam Parlimen. Saya tengok kepimpinan PAN pun sama, mendesak kerajaan membahaskan pakej rangsangan ekonomi dalam Parlimen. Apa niat mereka, tuan-tuan? Kalau tak lain tak bukan nak menggagalkan
Dan kalau mereka gagal nak menggagalkan, mereka telah berjaya melambat-lambatkan bantuan tersebut sampai kepada rakyat. Jahat dah tuan-tuan. Jahat dah. Bukan saya menghasut tuan-tuan. Nampak tak kejahatan mereka tuan-tuan? Nampak tak kebusukan hati mereka tuan-tuan? Masih lagi nak menghasut rakyat, sebab rakyat menolak kerajaan Perikatan Nasional, sedangkan negara kita sedang dilanda wabak pandemik COVID-19. Nampak tuan-tuan? Dan tak sedih ke kita? Tak kecewa ke kita tuan-tuan? Tentulah kita sangat kecewa dengan sikap mereka. Kita bayar allowance mereka tuan-tuan. Kita bayar gaji mereka tuan-tuan. Sepatutnya mereka kena jadi mata dan telinga kepada kita. Bukan mereka pula yang nak menggagalkan bantuan kepada rakyat. Kita nak tu cerita pasal Dr. Mujarawah. Dan yang terbaru tuan-tuan, ada seorang ahli parlimen kita dari kota Samarahan yang positif COVID-19. Kita doakan semoga beliau kembali pulih dengan segera. Itu tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ini kita kalau boleh kita nak berhenti bercakap soal politik, tapi kepimpinan Pakatan Harapan tak habis-habis nak berpolitik, nak menjarah rumah yang sedang terbakar, masih nak memancing dalam air keruh tuan-tuan, masih bercita-cita nak menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional dalam keadaan negara kita dilanda wabak COVID-19 tuan-tuan. Itu saya kata mereka ini musuh kepada rakyat Malaysia tuan-tuan. Tergamak mereka berniat untuk cuba untuk melambat-lambatkan dan cuba untuk menggagalkan pakej rancangan RM250 bilion tersebut. Okey tuan-tuan, saya ingat tak ada apa-apa tuan-tuan. Saya baca komen pula no. Ya, Muhammad Nur Ismail, kerajaan sekarang jangan layan hasrat mereka nak bincang di parlimen. Saya yakin kerajaan tidak akan melayan permintaan dangkal mereka ini tuan-tuan. Cuma kita perlu sedarkan rakyat kenapa kerajaan berbuat demikian rupa. Kenapa kerajaan buat macam tu? Sebab kerajaan ni dia sayang kat kita. Kerajaan nak mempercepatkan semua bantuan itu sampai kepada kita. Kerajaan mengurangkan birokrasi dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan sebelah sana juga cuba nak menggambarkan berakyat bahawa kerajaan ini tidak demokrasi, sedangkan kerajaan ini demokrasi. Kau faham tak? Jadi kita nak sedarkan rakyat tujuan kerajaan tu tak mau bahaskan dalam parlimen supaya bantuan tu tak sampai lambat. Yang kedua, supaya pakej itu tidak digagalkan di tangan kotor Pakatan Harapan. Waalaikumsalam wa Amirul. Ya, John Jenin, terima kasih. Ya, niat mereka jahat tuan-tuan. Sangat jahat tuan-tuan. Sambil menyelam mereka minum air tuan-tuan. Mereka ni benar-benar pelakon-pelakon yang terbaik tuan-tuan. Mereka gambarkan rakyat kononnya mereka ni empati. Mereka ni bersama nak membantu rakyat memutuskan rantaian penyakit berjangkit COVID-19. Hakikatnya mereka menyelam sambil minum air. Mereka menarik rambut dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berserak. Sebab tu kita hari ini kena bagi penjelasan yang kental kepada rakyat bahawa niat mereka tu jahat. Jahat. Mereka mula bercakap soal ekonomi akan bankrupt, negara akan mengalami inflasi. Sepatutnya pakej tu dibincangkan bersama. Nak bincang berapa lama? 22 bulan rakyat bagi peluang kepada mereka. Apa mereka bagi kepada rakyat? E-wallet RM30. Itulah yang terbaik yang dibuat oleh mereka. Yang kedua, ketika dunia dilanda wabak COVID-19, apa yang mereka buat? Adakah mereka buat langkah-langkah pengawalan dan pencegahan? Langsung mereka tidak buat tuan-tuan. Mereka tidak menyekat kemasukan warga asing ke dalam negara kita.
Mereka langsung tidak kurantin mana-mana rakyat kita yang kembali dari luar negara. Mereka biarkan pintu kemasukan negara kita bebas sebebas-bebasnya, tuan-tuan. Malah mereka memberi jaminan kononnya Malaysia bebas dari COVID-19. Akhirnya, tuan tengok hari ini, inilah bala-bala warisan yang ditinggalkan oleh Pakatan Harapan.